Dan dinamakan pula alam akhirat. Jadi nama juga alam akhirat. Sebab apa dinamakan alam akhirat? Sebab alam malakut inilah alam yang terakhir menyatakan kita makhluk. Alam jabarut ni ataupun dipanggil alam wahdah, itulah alam yang terakhir yang menyatakan makhluk. Lepas tu kalau pergi alam lahuk, tak ada dah makhluk, hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau alam akhirat tu salah satunya dari segi orang hakikat ialah menunjukkan alam malakut. Itu alam akhirat kita, akhir kita akhirat. Kemudian maka dilalu pula alam jabarut, bawah pada alam malakut alam jabarut, iaitu alam wahidiyah. Dan iaitu segala alam arwah. Kemudian kita pergi pula alam arwah, bawah alam jabarut tu alam arwah. Kemudian dilalu pula alam lahut. Ini dia cara susunan dia ni. Atas bawah atas pula. Jadi dia mula dengan alam lahut, kemudian alam malakut, kemudian alam jabarut, kemudian alam arwah. Dia lagi tu sepatutnya. Cuma sendiri royak pula alam lahut tu. Kemudian alam lahut iaitu alam sir. Alam sir, alam rahsia. Apa dia panggil alam rahsia, alam lahut ni? Sebab alam lahut ni alam yang menunjukkan ketuhanan sahaja. Menunjukkan af'al dia, menunjukkan asma' dia, menunjukkan sifat dia dan menunjukkan zat dia. Yang nyata alam tu ialah asma', af'al, sifat dan akhir sekali zat. Jadi kalau Tuhan tu nyata alam tu, jangan terus tak ada kita. Apabila tak ada kita, barulah kita tahu bahawa la maujud bihaqqin illallah. Tak sampai situ kita kata dari segi ilmu je lah. Sampai situ baru kita reti ni hak Tuhan kata la maujud bihaqqin illallah. La ni kita boleh kata dari segi ilmu. Benda tu dari segi kamalul yakin tak sampai lagi. Ainul yakin tak lagi. Dia pak pekat ke ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, kamalul yakin. Jadi macam rasul-rasul, khususnya Nabi kita, dia duduk di kamalul yakin. Dia tengok belakang, nyata belakang bagi dia. Jadi kita pun, kerana kita tunggu dia ni mudah-mudahan, Tuhan siaplah kita, dia buka juga kita. Jangan kata benda ni tidak mungkin, tak terjadi kepada kita. Terjadi kalau kita tunggu Muhammad. Soalnya kena tunggu Muhammad. Yang kita kenal Muhammad tu siapa dia. Sebab Muhammad ni lah disebut sebagai Habibullah. Yang lain tak ada disebut Habibullah. Ibrahim Khalilullah. Dia disebut muka lain. Musa Kalamullah. Sebut muka lain lah. Jadi Nabi kita ni Habibullah. Alam ni dari segi ilmunya dia tunjuk satu persatu. Tetapi bagi Tuhan, kerja Tuhan, kita daripada alam ni dia boleh bawa alam mana-mana selalu. Boleh pergi alam lahut selalu boleh. Tak ada masalah, itu kerja dia. Cuma yang kita belajar ni biar kita faham. Kalau Tuhan bawa sini kita kenal alam malakut. Kalau Tuhan bawa sini alam jabarut. Kalau Tuhan bawa sini alam lahut. Jadi kita boleh kenal. Sama ada dari segi Tuhan bermimpi ke, ataupun Tuhan bawa kita dalam kita zikir jadi tak khabar. Masa itulah Tuhan bawa, ataupun antara kita jenera dengan tidur. Ngatik terlelap. Mungkin juga dia bawa kita. Atas dia lah. Kalau tak bawa, mungkin. Kalau bawa, alhamdulillah. Sebab Tuhan ni Maha Adil, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau kita nak ke dia, insya-Allah
Sampai satu masa dia buka kepada kita. Tak serusi lah. Kalau tidak Allah nak mati dan dia buka juga. Jadi tak serusi. Kita Allah ni buat kerja. Buat kerja tu dengan kasih kepada dia. Bukan nak selain pada dia. Kita jangan nak selain pada dia. Sebagaimana orang syariat dia nak kepada pahala. Kita bukan tak say tapi kita tak kala. Ikut Tuhan nak beri tak say. Kok dia. Nah, ya kita ni nak kasih ke Tuhan. Nak suruh nampak dia. Nak suruh rindu ke dia. Dia kasih ke dia, rindu dia pun hak Tuhan juga. Kalau Tuhan tak buat, tak boleh. Biar kenal sebab tu. Kalau tak kenal sebab tu, maknanya tak sampai lagi lah kita. Kita naknya dia kenal Tuhan tu sebenar-benar kenal. Biar kita tahu bahawa Tuhan lah yang berhak di semua. Maka selain pada Tuhan, daripada Allah, tidak layak dipanggil Tuhan. Kalau kita lah ni kata je agama Islam je. Bapa kita duk sebut Tuhan kepada orang kafir semua. Ya. Orang Yahudi semua, kita kata Tuhan. Orang Kristian semua, kita kata Tuhan. Orang Buddha semua, kita kata Tuhan. Sebab tu tak boleh kata Tuhan. Sebab dia semua tu semuanya makhluk. Lagu tu. Lagu mana tu? Kalau tak boleh, itulah bicara lah soal jawab. Lagu mana? Bapa yang kita kata Tuhan kepada orang kafir semua. Kita kata Tuhan mereka itu. Tuhan mereka itu kan makhluk. Okey kita kata kita tengok lembu kalau dia kata dia kata kijai ke dia kata kubah kita tak kena senyap kita mesti kata lembu juga tak satu ayat kita kata lembu bukan lembu. Gitu juga apa kita kata Tuhan kepada orang kafir semua itu sebab dia semua tu makhluk kata makhluk lah. Benar. Lagu mana tu? Kata clear picture. Berhala lah tu nak. Berhala tu maknanya kita semua selain pada Tuhan. Tapi apa nak kata berhala sebab berhala tu makhluk. Ya kita faham orang boleh faham semua. Kalau kita kata makhluk orang faham. Kalau kita kata berhala orang dia ingat kata akung. Jadi semabur lagi lah. Kalau kita kata makhluk tak semabur. Dan padanya mana kalau siapa kepada Allah siapa kepada Allah lahu. Sini dia balik Allah lahu balik. Hilang segala asma, segala rusum. Jadi kita hilang belaka dah. Nama-nama ni kita tak nampak dah. Nama ni selain pada Allah. Sebab semua nama ni hanyalah nak tunjuk Allah semata-mata. Semua rusum makna semua hak tubik daripada alam ni begitu kejadian ni Tuhan belaka. Tsunami pun Tuhan, ribut pun Tuhan, tanah utuh pun Tuhan. Semua dia akan nampak Tuhan belaka. Kita dah tanah utuh nampak. Duk nampak tanah utuh pasir mah duk nampak apa ni sungai ni belaka air tu buat lari tanah maka utuh lah Tuhan tak ada. Kita Tuhan tak ada. Lah ni kita kena mengada ke Allah Taala dalam setiap perkara yang berlaku tu mewajibkan ada Tuhan. Ni dah apa berlaku tu berlaku tanah utuh tu air banjir lah. Jadi Tuhan tak ada. Jadi kita kalau mengaji hakikat ni kena mengada ke Tuhan tu sebab Allah ni wajibal wujud, wajib ada. Apa kita nak ada ke benda ada lagu tu. Kalau itu lagu mana tu? Allah lah. Boleh. Ya memanglah. Dia segi hati kita. Biar hati kita tu dulu. Berlaku hati kita duduk situ dulu. Baru waktu bicara adat ni. Waktu bicara adat.
Waktu biasa saya kata tanah rotuh. Tanah tu rotuh lah sebab ni lah kehendak Tuhan nak royak kita. Terus syariat ni kita kecek. Tapi hati tadi dulu lagi dia duk. Jangan ikut orang lain. Jangan kata kih ni. Sebab musabak ni hanya Tuhan mengada kata. Nak suruh kenal dia bukan nak suruh kenal sebab musabak. Mati dalam dia kerana COVID. Bukan nak suruh kenal COVID, nak suruh kenal Tuhan. Sebab COVID tak lewat kepada satu kecuali Allah. Kau boleh kumai COVID nak mati kita, tak boleh. Tuhan. Mati tu bukan kerana COVID, kerana ajal. Ajal kita siapa ke? Tuhan kata dah ke? Fa'iza da'a ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Tak boleh nak pergi ke depan, tak boleh pergi belakang. Dia siapa sekian, pukul sekian, tepat sekian. Masa sekian, matilah kita. Siapa aja. Lagi tu. Jangan pegang kepada sebab tu. Ni kita nak pegang sebab. Dia pada mati pun. Berat ketimbang ni kena potong berapa kali kerak pakai. Ada mati pun. Jadi kita tak nampak Tuhan. Tadi kita mengaji gua ni tak suka nampak Tuhan. Bukan nampak benda. Ni. Itu kena beringat. Kena latih lah. Latih di kita ni. Supaya kita nampak kerjaan Tuhan. Nampak sifat Tuhan. Nampak asma Tuhan. Alah gitu. Dia ada di pandainya. Di sana. Malaikat wahidul ahad. Mana kita tengok duduk mana. Alam mana pun. Ya kita nampaknya wahidul ahad. So dalam so je. Maknanya so tu je. Siapa dia? Allah. Allah wajib al-wujud. Tu je nampak. Tu sahaja. Tak nampak muka lain. Nampak Tuhan sekarang je lah. Dan padanya. Pada dah kita tengok wahidul ahad tadi. Nampak so je. Semua alam ni kita nampak Tuhan so je. Sehingga pano hamba. Pano hamba tu kita nampaklah bahawa segala-gala tu hak duduk wahidul ahad tu semata-matanya zat. Sifat Tuhan pun tak boleh buat apa satu, tak boleh berdiri dia sendiri kecuali melazimi di zat. Af'al pun tak boleh buat apa satu hak di Tuhan tu kecuali duduk di zat Tuhan. Asma' pun berlaku tu tak boleh bergelar apa satu kecuali bergelar tu zat Tuhan. Semua tu kembali kepada zat belakang. Lah gitu. Jadi panah hamba ni dia ada dua. Dia panggil panah fillah. Yang keduanya makan baka billah. Kedua tu. Panah fillah ni maknanya apabila kita panah, kita nampak semuanya di Tuhan belakang. Tak ada makhluk. Kalau makan baka billah, kita nampak makhluk tetapi Tuhan mula-mula. Kita nampak berlaku di makhluk tapi Tuhan dulu. Maknanya letak Tuhan tu dulu lagi. Kalau kita tawakal, belum buat tawakal dah. Dalam buat pun tawakal, sudah buat pun tawakal. Sebab yang buat tidak kita. Hakikatnya Tuhan ada. Lagi tu. Kalau tak jelas, kita pakai bicara bahas. Ini mana pengajian kita ni, pengajian hakikat. Nak bahas aku syariat pun lah. Kita bahas aku syariat dulu, barulah kita faham hakikat ni. Sebab saya pernah kata kan, jangan minta bawa pada dia, maksudnya minta dia mampu. Kau bisa minta balik ni. Jadi kita nak minta, kita duduk makan bakar bila, pandang bila. Dia makan tertinggi ialah makan bakar dulu. Kalau kita boleh minta tinggi sekali, cuba di sini dari segi ilmunya, Tuhan mungkin dia bagi kepada kita tu makan panah atau mungkin makan bakar. Itu.
Jadi kita minta supaya kita boleh rasa lah alam tu. Ha. Jadi kalau alam panah ni kita tak boleh kira dengan orang. Orang kata kita ni gila dah lah. Orang panah ni orang kata gila belakang. Sebab dia tak kira dengan makhluk. Kita kecek dengan dia pun tak layak. Sebab itulah kalau kita jumpa orang pelik-pelik, janganlah kita tegur mono-mono begitu. Sebab pengalaman, bila kita jumpa kena bagi dia salam. Kita jumpa Assalamualaikum. Kalau dia suruh dia jawab kadang-kadang kita tengok orang pelik, Assalamualaikum ya akhi. Dia tak jawab lagi ke? Assalamualaikum ya ahilillah. Alah gitu. Jadi cara kita nak tegur dia tu barulah dia jawab. Ya. Nak kira dengan dia. Alah gitu. Sebab demon ni dia tak nampak dia lain, dia nampak Allah. Dia tak nampak kita. Kecuali kita buat tu hak gapo hak Nabi ajar kita, barulah dia dengar, barulah dia nampak, barulah dia kena kecek demon ni. Barulah wujud tiga perkara tu, ya, pelihat dia, pendengar dia, perkata dia. Lagi tu. Kalau tidak tak ada. Kalau tiga tu tak ada. Itu bagi orang yang makan panah. Orang makan bakar ni, dia boleh kira belakang. Tak ada masalah. Boleh kira, sama ada dalam sibuk ke, dalam senang ke, dalam berapa ke, bagi dia adalah tenang. Dia tak ada sibuk, dia tak sibuk, bagi dia tenang semua. Sebab apa? Tenang ni, sebab dia tak nampak dia tenang. Kita nak cari harta pun kita sibuk dah. Sebab kita rasa harta kita. Cuba kita kata harta orang. Ada kita sibuk. Ada kita cari tanah orang, anak orang, rumah orang. Tak tenang dia kata sebut rumah orang ke apa. Padahal ni, rumah Tuhan. Harta Tuhan. Anak bini ni hak Tuhan. Bapak kita tu susah hati juga. Pasal kita duk berasa hak kita. Sebenarnya hak Tuhan. Bahas kita pula. Dah kata Tuhan suruh kasih. Tuhan suruh kasih ke dia. Suruh kasih ke bini tu. Kita kasih ke bini tu. Mengikut hak dia kata. Tuhan aku ni tak kasih ke bini aku ni. Cuma musuh kasih aku kena kasih. Sekadar kamu kata. Lagu tiga lah. Kalau lagu mana? InsyaAllah lah. Minta dengan Tuhan setiap masa. Mudah-mudahan kita ni pergi dengan nama dia. Lagu tu lah. Jadi Pano disebut pana fillah. Pada. Pada Allah. Kalau macam makan bakar, disebut macam bakar bila. Dia ada beza tu. Banyak orang mengajar Arab lah. Apa dia guna dua tu beza tu. Apa tak kata pi juga. Makan bakar bila. Ni makan bakar bila. Makan pano bila. Lagi tu. Tu kena royak mengajar sekali lagi lah. Tu. Jadi panah hamba dengan Tuhannya, yakni selesailah ia daripada memandai kepada Arya. Ada setengah kisah, dia panggil makam hamba. Lepas tu makam apa dia? Lebih kita tahu makam fala billah dengan makam billah kan. Tapi ada satu lagi dia panggil makam hamba. Makam hamba ni, Makam tertinggi. makan hamba ni tertinggi dah. Makan hamba ni ialah makam sifat. Hak tu pergi kutu pula. Mana cara kepada makam kita bila kita kenal Allah, maka kita duduk di makam af'al ke, makam asma' ke, makam sifat ke. Kalau siapa kepada makam sifat tu, makam hamba. Sebab apa? Sebab kita tahu sifat ni dia tak boleh berdiri dengan sendiri, kecuali dia melazimi di zat. Maka nyata di Muhammad tu, Muhammad Rasulullah ataupun Muhammad awak, hakikat Muhammadiyah tu ialah hamba. Sebab dia tak boleh buat gapo-gapo
kecuali dengan kehendak Allah. Nyata di kita ni pun kalau kita kata ya reti, kita ni pun gapo-gapo berlaku Tuhan. Tak ada kita. Kita duk dakwa kita. Kita duk kata kita. Jadi buruk baik tu Allah. Sebab itulah rukun iman kena tu bermula kodok koda atau putus baik atau jahat tu daripada Allah semata-mata. Duduk situ pun pergi kota pun orang tak boleh lari dah. Kalau kata kita buat jahat tu kita. Buat jahat ni tu tapi nyata di kita. Kalau nyata di kita, lagu mana? Akan datang menunjukkan neraka. Apabila menunjukkan neraka, kita ni tak sedia, minta lah. Minta tu pun dia dah. Manakala ke dia tu akan ubah kita daripada neraka ke surga pun, Tuhan beri nyata di kita ni minta. Minta tak sedia ke neraka, maka sia belah dia lah letak kita di surga ni. Bukanlah amal ibadat kita dah. Tu kena faham benar-benar. Sia belah. Tapi nak sia belah pun, supaya kita dengan anak nak kena dengar hak suruh ke. Jangan buat hak larang. Saya selalu minta 10 sen bersama. Anak minta RM1, RM5, takut tak cukup. Pasal saya. Kita dengan Tuhan belah gitu kan. Kalau bahasa nyata sini tu, hak dia kehendaki, hak dia suruh. Yang nyata di sini tinggal hak dia lagi. Sebab itulah orang-orang yang dia pilih dia berlaku benda pelik-pelik yang kita kata karamah. Karamah. Ataupun kalau Nabi Rasul dia panggil mukjizat. Lah gitu. Kalau kita ni karamah berlaku pelik-pelik. Ada terbaik di udara berjalan atas air boleh gebik. Lakuh boleh sampai ke Mekah gapo tu. Semua tu benda-benda tu Tuhan izin kepada hamba dia ya. Dia siapa pekat hamba. Bukan kita mengaku hamba Tuhan, biar Tuhan mengaku kita hamba dia. Lah gitu. Nak boleh jadi hamba dia tu Muhammad. Nak kita ni banyak kita tak turut Muhammad. Kata saya ke Muhammad tu tetapi dia turut orang lain. Tu kita lah ni kalau boleh sikit-sikit daripada tahun ke tahun sebelum mati ni kita cuba turut Muhammad lah. Tu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal. Tu kalau boleh. Kalau tak boleh juga, nak buat ke mana? Reda lah. Ni sekejap Tuhan. Tapi kita cuba, biar ingat di kita ni, nak turut Muhammad, tak sih orang lain. Nyata Allah, tak ada Tuhan lain. Ni kita nyata Allah, nyata Tuhan lain. Hanya para alik kita, dia bertuhan ke orang lain. Lah ketiga. Tuhan boleh dia nak menyejukkan, tak ada masalah. Cumanya, kita ni, buat atas muka bumi ni, ibadat ni supaya kita tidak dikon neraka. Tetapi kalau Tuhan letak kita kena reda. Tu masalahnya. Mana kalau dia ikut Tuhan lah meletak mana aku ni patut patutmu. Mungkin haklah gitulah berlaku supaya Nabi Ibrahim tu. Nabi ke dia rela kena bakar api. Tapi baik bakar api pun tak ada masalah sejuk. Tidak kata panas, tidak kata meletup, tidak kata tobek juga, cuma tobek tu ada kain baju bila nak hangus api ya. Tapi Tuhan tak ada bersatu. Jadi mana benda-benda lah gitu. Jadi kita Tuhan tunjuk kepada Nabi Ibrahim tu nak suruh kita ni yakin bahawa benda tu dia boleh buat. Kita baca nak suruh faham. Bila kita faham tu minta pada Tuhan suruh boleh duduk dah lah. Bila faham kita minta pada Tuhan suruh boleh duduk tempat kita faham tu. Bapa yang kita ni faham tak boleh duduk. Kita minta dengan Tuhan, aku ni pehadah Tuhan, mu pehadah. Tapi nak duduk tak boleh ni bapa Tuhan. Tak kena mana aku ni. Nak kata uduh, mu aku ni comel dah. Nak kata tak kena, mu aku ni kena dah. Nak kata tak sihat, mu aku ni sihat dah. Gapo lagi benda patut ada pada aku ni supaya boleh duduk situ. Hak tempat hak comel tadi. Hak tempat mu kata comel tu, hak kita duduk minta ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Kita kata siratal ladzina an'amta alaihim tu. Jadi kita nak duduk situ. Kita tak sini ghairil maghdub bi alaihim tu tak situ. Walau dolin tak sih. Kalau boleh.
Tapi kalau dia letak kat kita tak ada arah. Minta dok lah. Lagi kita sedar, yang itu sedar kita belajar apa ni mudah-mudahan kita tak pergi lah kok tu. Kau tahu dah kok tu kok salah. Kok dia lagi. Alah tu. Lah masalah kita, ramai orang kita dah anggap. Selain pada Islam ni, lain pada agama Islam ni, dia mau kata agama juga. Hak ni lah kita kena pegang pada diri kita, orang lain biarlah. Selain pada Islam ni bukan agama. Sebab Tuhan kata inna dina indallahi Islam. Agama di sisi Allah ni Islam. Maka selain pada Islam bukan agama di sisi Allah. Dah bukan agama di sisi Allah, mengapa kita ni duk kata agama? Maknanya kita cerdik pada Tuhan lah. Tuhan tak kata agama, kita kata agama. Dia kata di puak-puak demo ni, Tuhan sebut dalam Quran, lakum dinukum waliyadin. Mu agamamu aku, agama aku. Betul Tuhan sebut, tetapi itu hanya untuk semasa Nabi Muhammad, kerana orang kasih turut dia tu, orang turut kitab Taurat, Zabur, Injil. Pala ni ada ke tak kitab tu? Ada tak kitab Taurat? Ada tak kitab Zabur? Ada ke tak kitab Injil? Tak ada dah. Apabila tak ada, Bible tu Bible bukan Injil. Orang Kristian, orang Yahudi dia buat tu bukan kitab Taurat. Apabila bukan kitab daripada Allah, macam mana kita nak kata ahli kitab? Jadi hak Tuhan kata lakum dinukum waliyadi itu kepada ahli kitab. Lah gitu lah. Mu agamamu lah, aku agama aku lah kepada ahli kitab. Lain pada ahli kitab ke? Tak ada kata mu agamamu, mu nak faham lah. Islam je agamanya, lain pada Islam ke bukan, faham saja. Lagu mana tu? Bahah ke? Tak itu bahas lah. Cara bodoh kita nak buat mana. Kalau ada tu lah ke mana? Betul ke tu? Pokok kita ni betul ke agak-agak? Dah Tuhan sendiri kata bukan agama. Kita nak kata agama, macam mana Tuhan kata tidak agama? Agama di sisi Allah Islam. Lain pada Islam bukan lah. Tak faham lah. Apa yang kita kata agama juga. Mana kita bijak pada Tuhan pula. Misal je tu. Ada buka syariat sikit lah.